Hello, welcome back to channel Mana Zahan again. Semalam korang perasan tak kita ada keluarkan story setiap tim berkenaan dengan 5 soalan yang terbaik daripada korang. So kita akan baca dulu, tak banyak. So Am akan buka daripada live yang mana kita dah hampir dekat 30 minit juga buat story ni. Jadi setiap tim akan buat bergila-gila untuk bercakap lah, bagi jawapan daripada soalan korang lah. So pertama sekali kita akan buka rekod dekat story dulu. Sekejap kita rekod. So kita akan start tekan story kita dulu. So ini baru setengah jam kita post. Jadi kita akan tengok soalan pertama yang saya akan pilih daripada ni lah. Kita baca daripada bawah sebab paling bawah dia rajin yang paling post soalan pertama. So kita tengok ada banyak soalan. Kita scroll dulu bawah. Okay, so soalan pertama yang kita akan baca, ada plan tak nak get back dengan Ilya? So ini ada dua soalan yang saya gabungkan lah sebab dia lebih kurang. Am pilih Ilya ke Masha? So macam saya pun jam benda-benda ni. Okey, berkaitan dengan get back dengan Ilya, kena tanya Tuan Badan sini. So saya rasa follow the flow. Follow the flow. Itu soalan pertama yang saya akan jawab daripada siapa nama dia? Raisya Adrian. So yang kedua, siapakah orang yang pertama stay dengan Am daripada awal-awal start until now? Okey, orang pertama yang awal daripada Am yang start adalah mungkin korang tak kenal. Dia salah satu videographer Am dulu. Nama dia Syafiq. Tapi dia dah tak bekerja dengan Am sekarang. So dia antara yang terawal Syafiq, Amir Arsyad and Adwa. Lepas tu barulah muncul Khalis and Amir apa semua lah. Dan termasuk dengan talent sampai sekarang lah. So kalau yang kita kata yang ada sampai sekarang, yang awal sebelum yang pertama yang tak bekerja tu adalah Khalis lah. And Amir masih bersama lagi. So kita tengok lagi yang seterusnya. Saya pun tak faham kenapa ada soalan kenapa Amir tak suka cuna. Saya lebih suka cuna dengan Amir, Aiman dengan Ayah. Soalan ni bukan untuk saya sebenarnya. Banyak betul lah pasal Ilya ni. Saya agak jawab ni, masih ada feeling tak dengan Ilya? Yes or no? Saya tukar soalan lain. Soalan ni keras sikit lah. Kenapa Amir dengan Rahim tak suka dekat Lisa? Saya rasa saya dah jawab dah soalan tu. Diorang pun dah jawab dah soalan dekat Lisa hari tu. So korang kena tengok balik video hari tu. Okey, lagi satu. Sekejap. Siapa talent yang paling cerewet? Awak nak bersih lelaki ke perempuan? Tapi saya boleh bagi yang dua-dua lah. Lelaki yang paling cerewet, lelaki talent yang paling cerewet adalah Rahim. Yang kedua adalah yang paling cerewet Ilya lah. So saya akan jawab dua benda ni dengan jujur. Soalan second last sebelum kita nak berakhir soalan. Okey, ciri-ciri wanita pilihan hati. Okey, second last, ciri-ciri wanita pilihan hati. Yang pertama, saya nak orang tu mostly banyak dengar cakap saya lah. Sebab saya suka orang yang dengar cakap saya. Kedua, saya suka orang yang rajin. Ketiga, saya suka orang yang memahami saya. Dia tak terlalu kongkong saya. Tapi okey lah, dia perlu kongkong saya tapi tak terlalu kongkong lah. Keempat, saya tak kisah lah dia free hair ke bertudung. Yang penting dia boleh faham keluarga saya lah. Dia boleh faham family saya. Kenapa gelak dulu lah? Okay, last soalan. Okay, Am ada hubungan Ilya tu semua saya tak boleh nak jawab lah, terlalu banyak pasal Ilya. Jadi kenapa banyak sangat soalan pasal kahwin ni? Berapa lama tahun menjadi YouTube? Saya dah 6 tahun dah, 7 tahun dah, 7 tahun 6 tahun dah. Okey, ini soalan yang penting saya nak jawab. Okey, sebelum jadi YouTube, apa yang Am fikir untuk bekerja? Okey, sebenarnya Am punya cita-cita Am nak jadi pemain bola. Lepas tu second, Am nak buat bisnes, anything syarikat berkenaan dengan hartanah semua. Kalau kat dua, yang ketiga tu saya memang nak jadi saintis. Saya memang nak jadi saintis sebab saya minat ke arah create something yang baru. So saya suka belajar. Itu diri saya sebenarnya lah. So kita bagi untuk next pula. Kita tengok siapa pula next. Jom. Okay, hi guys. So saya ada 5 soalan untuk awak. Saya nak tanya, tak ada. Saya nak bacakan lah soalan yang saya nak jawab lah. Okay, soalan pertama daripada Asmira Shazlin. Dia bertanya begini. Cita-cita sebenar Amir sebelum masuk tim Am. Dia tanya cita-cita saya sebelum saya masuk sini. Okay, pada asalnya cita-cita saya daripada dulu saya nak jadi pilot. Sebab handsome lah dengan saya. Saya nak jadi pilot sebab handsome lah macam Fatah Amin, Ijaz Fakri, Suryati Mr. Pilot. Okay, soalan seterusnya daripada Fuaza SR. Tak tahulah. Okey, dia tanya macam ni. Target 5 tahun akan datang. Okey, target saya rasa maybe tak sampai 5 tahun saya nak dapatkan saya punya first house. Saya punya target dalam bank saya maybe around
1M ke macam tu. Kita kena ada goal tau. Kalau kita nak something, kita kena target. Macam tu. And maybe 5 tahun lagi saya dah bersama dengan pasangan hidup saya kot. Sebab saya dah 20. Sekarang umur saya 20. Kalau 5 tahun lagi 25 takkan saya nak membujang je kan. Dan saya kan kena cari isteri dah. Macam tu lah. And itu saya kalau boleh nak 5 tahun lagi saya nak ada Mercedes AMG F45 F45S. Yeah. Okay, so kita ke next soalan daripada YN_PYT. Saya tak tahu nak sebut macam mana. Dia cakap macam ni, do you have any new love? I don't trust new love. And kalau nak cari orang baru tu, saya susah nak have a new love lah. Jadi benda ni semua take time. Walaupun kerja saya kena buat dengan orang yang tu, tak semestinya saya suka dia ataupun saya ada apa-apa dengan dia. Jadi sekarang ni saya hanya fokus kat diri saya. And kalau korang nak tahu, korang tu lah pandai-pandai ya, cari sendiri. Sebab saya tak ada. Tak pun korang je jadi saya punya new love. Okay, next soalan pula daripada HWWAAEE. Dia tanya ni, bad habits. Dia tanya bad habit kat saya. Okay, bad habit yang saya memang kerap lah. First kali memang dah obvious sangat adalah gigit kuku kot. Sebab saya ni jenis gigit kuku. Kuku kaki tidak lah, kuku tangan. Sebab saya tak pandai potong kuku tangan. Lagi satu bad habit saya adalah saya ni jenis susah tidur. Tapi bila bagi saya macam tidur tu macam berbazir, boleh buat benda lain kan selain tidur. Tiba-tiba dah ngantuk, dah pagi-pagi buta tu, baru menyesal tak tidur. Itulah bad habitnya. Saya harap saya dapat betulkan tidur saya lah. So kita next soalan. Tak nak lama-lama. Okay, ini soalan yang saya paling nak jawab sekali daripada AP Apip. Dia tanya, kat Leher tu love bite ke? Okay, kat sini saya bukan nak mengajar korang ke apa. Yang tahu tu tahulah. Okay, yang saya nak jawab ni, saya tak nak lah bagi salah faham ke orang. Saya asalnya nyamuk gigit, saya garu. Garu-garu jadi luka. Luka-luka saya main kopek-kopek, dah berdarah. Lepas tu jadi parut macam ni. Dia nampak macam love bite, tapi dia bukan love bite, dia parut. Okay, saya tak nak ajar korang. Yang mana tak tahu tu Alhamdulillah, janganlah tahu. Okay, itu saja daripada saya. Kita tengok next pula. Jom. So hari ni saya nak memperjelaskan 5 question daripada saya punya story. So soalan yang pertama lah daripada It's Kartala. Dia kata, kenapa semenjak botak selalu guna cap, tak confident Alamak, soalan dia. Dia bukan soal tak confident. Sebenarnya saya confident dengan buat rambut macam ni. Tapi bila saya dah ada pendirian, lepas tu saya nonjolkan diri saya dekat media sosial, so orang tak boleh nak terima saya. Buat apa aku buat orang sakit hati kan. So saya tutuplah kepala saya dengan cap. Bukannya saya tak confident, saya selalu confident. Maybe lepas ni saya pendek je, saya bleach ni sebenarnya pendek je, dia tak panjang pun. So kalau naik hitam nanti saya cut lah yang bleach tu, nanti saya biar dia hitam. Saya tak colour pun. Itu je lah. Itu je soalan yang pertama. And then soalan yang kedua, so kebanyakannya saya dapat soalan bila nak kahwin, bila nak tunang, bila nak ni. So kan tak nak jawab. Bagi saya dah pernah explain kan. So saya lebih mempertekankan soalan-soalan yang serius lah. Okey, tak apa, saya cari lagi. Makanan apa yang Rahim tak boleh makan? Contohnya lepas makan udang terus gatal. Okey, saya tak ada macam gatal-gatal ni, bukan tak ada. Ada. Contohnya saya macam seafood, macam tu lah, like macam seafood. Dia tak adalah tak boleh makan langsung. Dia sometimes kalau makan dia jadi macam terlebih, dia jadi macam gatal macam tu lah. Tapi yang sejujurnya saya memang tak makan daging. Sebab ada cerita dia. Dulu masa saya kecil-kecil, ayah saya ni dia suka pergi korban tau. Kiranya kalau raya hari korban ke, dia suka bawa saya pergi korban. Dan satu hari tu saya follow lah dia. Betul-betul je lembu tu nak sembelih kan. Saya duduk dekat tempat depan-depan lembu tu punya leher kan. So bila jadi macam tu, bila dia potong tu, darah dia merecit dekat saya punya muka. So saya jadi turn off, saya jam tak apa, aku tak nak makan. So sampai ke besar lah saya tak makan. Itu je. And then itu soalan kedua. Soalan yang ketiga, tak nak sambung belajar ke? Sebenarnya kalau korang nak tahu, saya sekarang dalam course degree dalam bidang lawyer lah. So memang dalam proses lagi. And then InsyaAllah lepas saya keluar daripada degree ni, saya akan teruskan master and then sambung PhD lah. Sebab ilmu tu penting kan. Dan soalan keempat, kalau suatu hari ada rezeki untuk travel, Abang Rahim nak travel kat mana? Saya sebenarnya teringin nak pergi Maldives lah. And then
saya akan pergi seluruh dunia lah, merantau, ada rezeki kan. Macam kalau dah limited punya duit, dah bosan dengan duit, so nak buat apa boleh nak buat kan. So itu yang saya akan buat lah. Saya terutama pergi Maldives lah, saya nak tengok dia punya pantai, suasana yang macam nyaman lah macam tu kan. And then last sekali, Abang Rahim punya favourite sport. Sebenarnya saya suka main bola baling. Yang second baru futsal. Yang ketiga saya suka swimming. Itu saja saya punya sport. And then saya punya slot dah habis. So kita jumpa next orang lah. Bye bye. Okay guys, so saya pula. Saya akan pilih 5 soalan. Dah pilih dah pun. Keputusan saya baik saya refer dekat saya punya screenshot je. Banyak. Sorry guys First soalan kita. Okay, apa yang Aiman buat kalau tak ada dalam tim AMZ? Bagi saya, kalau saya tak ada kat sini, saya nak jadi streamer. Saya minat main game. Lepas tu saya minat cara entertain orang dalam online. Saya suka. So kira macam sebelum ni saya pernah lah ada pengalaman kan, pengalaman stream apa semua, kalau korang tahulah dekat Facebook ke, dekat TikTok ke. So itulah target saya kalau saya tak ada dekat sini. Saya nak jadi streamer. Yeah. So next, Aiman lebih nak sambung belajar ke nak kerja? Saya start jadi macam ni, saya start main TikTok apa semua kan. Waktu tu form 4 tau. And then dapat tahu dekat family saya. Bila dah dapat tahu dekat family saya, diorang tahu saya ni jenis macam tak masuk sangat dalam bab-bab belajar ni. Saya sebenarnya tak berapa ngam sangat untuk belajar. So family saya cakap, tak apalah Man, kalau engkau dah dalam orang kata bidang ni, engkau teruskan je. Kalau engkau tak minat, buat apa engkau nak go on kan? Buat serabut kepala je. So apa yang kau minat kau teruskan. So apa yang saya minat saya teruskan sekarang. And saya decide untuk tak nak sambung belajar. And saya terus bekerja. Next apa bad habit yang Aiman tak boleh stop sampai sekarang? Sama juga soalan macam Aiman tadi. Tapi bad habit saya ni bad habit saya suka jilat lidah. Jilat bibir. Sebab saya tak suka bila tengok bibir saya kering. And mindset saya sendiri bila bibir kering, jilat bibir, bagi basah bibir. Kira macam asyik jilat bibir, tak nak bagi kering. Padahal air lu sendirilah yang buat bibir kita ni jadi kering. Ini saya nak bagi dia dengar. Dalam banyak-banyak talent arm, Aiman rasa siapa yang paling acah-acah macho? Saya rasa saya tak perlu terangkan kot. Kau semua tahu kat sini. Asal kau? Okay, jawapan dia Amir. Alright, next. Aiman, achievement yang paling Aiman rasa paling berharga. Hari tu saya ada main tournament PUBG tau. Disebabkan saya minat main game kan, saya dapat satu achievement yang tak besar, tapi orang cakap buat-buat rasa lah untuk naik pentas. So dekat situ macam saya ni body tournament. ML saya pernah cuba tournament, PUBG saya pernah cuba tournament, tapi tak pernah nak naik pentas untuk kolek hadiah. Tapi Alhamdulillah, dengan tak ada bantuan Amir Haris dalam tournament tu, Alhamdulillah tim kami berkembang, maju, alright, ke hadapan. Bang tak ada, saya gurau. So tentu saya rasa achievement saya macam hadiah tu tak banyak pun, tapi bagi saya cukup atas dasar pengalaman, dah kira okey lah. So second achievement, benda ni pun tak besar, tapi bagi saya cukup besar. Bagi korang maybe benda ni kecil, halah small matter. Dalam umur saya macam ni, saya dah boleh tengok family saya happy bila saya belanja diorang baju-baju gaya kan. Maksudnya saya jenis macam sebelum ni saya tak boleh nak bagi mak itu, tak boleh nak bagi mak ini, tak boleh nak bagi adik saya itu. So hari tu tahun lepas, tahun ni raya tahun ni, saya boleh bagi dia orang happy lah. So saya pun happy dekat situ. Itu salah satu achievement yang tinggi juga bagi saya. Ni last kot. Adakah Aiman ni seorang Adakah Aiman ni seorang yang suka tengok orang happy, atau Aiman yang menghappykan dia? Saya pilih biar saya yang happykan dia. Kalau saya okey, saya ni jenis happy go lucky. Dia kira macam dua-dua ni lebih kurang sama je sebenarnya. And saya more tu kepada happykan dia. Sebab saya nak tengok aku ni jenis boleh happykan orang ke tak, orang tu happy ke tak dengan aku kan. Alright, itu saja. Termastan Amar. Hai. Okeylah, ni Aman nak baca yang korang suruh, yang Aman suruh korang ni tanya soalan. Okey, ni Aman akan bagi jawapan. Daripada Hezek Victory. Okey, apa hobi yang Aman yang orang tak tahu? Hobi saya, Aman suka main pingpong. Nampak table pingpong, Aman siap nak main.
Amo siapa yang carrying Amo dalam team? Selain TA ke apa? Okay, kalau selain TA, mestilah Aiman Hamdan. Betul Man? Kau selalu carrying aku kan? So masa saya main Fortnite, saya memang tak reti nak tembak lah. Saya mau tu create rumah. Saya buat rumah. Aiman lah yang standby saya, yang jaga saya. So saya rasa macam bangga lah dengan Aiman sebab Aiman pandai carrying saya. Cuba buat serius dalam konten. Bukan tak suka tapi penat nak gelak. Okey, sebenarnya Amar dah habis serius dah. Kau gelak apa hal? Amar cuba nak memperseriuskan hidup Amar. Tapi itulah, malah petaka datang. Malah Amar pun menjadilah ceria. Okey, next. Dari Fitri Nurzali Adilah. Part mana paling insecure? Okey, korang mesti nak tahu kan apa yang Amar paling insecure dengan diri Amar. Amar insecure dengan perangai. Sebab Amar teringin nak jadi perangai yang smart, yang stylo, yang havoc, yang orang normal lah. Disebabkan tu Amar insecure. Amar insecure kan. Tak banyak pun. Tak apa, Amar bersyukur. Amar jadi diri sendiri je. Okey, Amar macam mana boleh dapat nama Amar tu dari siapa? Okey, masa sekolah. Iyalah, masa exam kan Amar main tulis je laju AMM kan. Lepas tu bila cikgu panggil Amar, macam pelik lah. Amar siapa? Apa kan? Amar. Cikgu panggil, tu cikgu Cina. Amar! Dia panggil. Siapa kan? Lepas tu sebab dalam kelas tu ada 3 orang nama Amar. Lepas tu tunggulah. Lepas tu tengok bagi kan, bagi surat kan. Yang 3 orang tu jadi yang jam. Lepas tu Amar pun tahu lah yang markah paling teruk Amar lah. Kat situlah jadi Amar. Jadi macam dia kena lah dengan markah O tu dengan markah kosong. So Amar rasa macam nak buat IG, Amar buatlah nama Amar. Apa pencapaian terbesar Amar setakat ini yang Amar tak boleh lupakan? Amar rasa pencapaian Amar yang paling besar dalam hidup Amar adalah tunang. So tunang tu memang besar lah dugaan dia. Main dengan orang kepala angin ni, kita kena banyak bersabar, kita kena banyak kontrol emosi lah. Lagi-lagi orang yang tiba-tiba pasal IC hilang pun, dia letak mata pun kita disalahkan. Tak mana ada. Okay, itulah yang paling besar. Dugaan pun besar, apa semua besar. Itulah. Kita tengok next pula Itu saja. Terima kasih. Dan Aira pula, okey. Aira nak scroll daripada bawah sekali. Orang yang first. Bila Kak Aira nak bersalin, tak sabar nak tengok baby. Sebenarnya due date Aira bulan 12. So sabarlah, okey, sebab saya pun tak sabar jumpa baby saya. Next. Saya suruh tanya soalan tapi dia jawab tapi dia tanya apa saya tahu. Tak ada apa-apa. Dia cakap macam tu kat saya. Okey. Aira dah tak rapat dengan Masya ke? Tak adalah, saya rapat je dengan Masya. Cuma sebab saya jarang datang sebab setiap minggu saya ada check up baby. So kalau saya datang sini pun saya ada je dengan dia. Cuma takkan nak tunjuk ke orang kan, takkan cakap Masya je. Saya rapat dengan semua orang kat sini, termasuk dengan Ayah Cuna. Tadi istilah saya ignore siapa-siapa Okey. Aira jarang ke selalu tak datang shoot? Macam mana Aira kan setiap minggu sekali tu Aira akan tak ada sebab pergi check up. Sebab Aira sekarang dalam ni doktor nak pantau baby. Okey, siapa yang Aira nampak sikit-sikit emosi? Saya bagi perempuan lah, okey. Yang emosi Masya. Sebab saya nampak dia selalu bersedih. Kak Aira ada mengidam pelik-pelik tak masa tengah pregnant ni? Oh, saya ada ni, mengidam nak tengok tapir. Saya nak sangat tahu masa awal-awal dulu kan pregnant, saya teringin nak tengok tapir. Sekarang dah tak nak, awal-awal hari tu nak lah. Lepas tu hari tu saya ada masa duduk kat Melawati kan. Duduk kat Melawati, saya ada mengidam nak milu ais kepal tau. Lepas tu adalah hamba Allah ni yang baik hati. Nama dia TA. Ambil kos apa masa dekat U? Pendidikan awal kanak-kanak. Saya tak banyak soalan yang rare. Saya banyak soalan pasal baby. Okay lah, saya malah nak bangun lah. Biar saya duduk sini boleh? Penat. Next. Hai guys, Assalamualaikum. So sekarang turn saya. Macam Rahim tadi, banyak gila soalan bila nak kahwin, nak tunang. So saya tak jawab lah yang tu sebab jawapan sama. So saya baca yang mana saya dah cari je lah pelik-pelik lah soalan hampa ni. Minta skincare lah apalah. Masya tak nak beli kereta untuk aset sendiri ke tahun ni. Untuk tahun ni saya masih tak terintah pun lagi sebab saya ni ada cerita dia dulu. Saya tak nak bawa kereta apa sebenarnya. So kalau saya boleh bawa kereta sekalipun, saya akan suruh siapa-siapa je bawa. Sebab tu saya macam selalu saya suruh Rahim je bawa. Kalau dia penat sekalipun saya macam 50-50 sebab saya pun tak boleh bawa kereta sebab saya tak suka bawa dan saya tak mau bawa dan saya tak reti sangat bawa.
bila nak buat video dengan Rahim, rindu nak tengok buat TikTok berdua. Saya bukan tak nak buat. Bila saya buat, orang tak suka. Bila saya tak buat, orang cari. Faham tak benda tu? Macam bila kita ada, orang tak hargai. Bila kita tak ada, orang tercari-cari. Macam tu lah. So macam bila saya buat, orang macam, orang kata lah macam sikit-sikit nak buat ni, sikit macam tu. Bila saya tak buat, orang macam bila nak buat. So better saya buat jarang atau saya buat, orang kata macam tak payah buat ataupun buat jarang lah, macam tu. Tak adalah sakit mata hampa. Sebab saya pun tak nak lah macam orang tak suka kita sangat. Okay, kau macam turn off or turn on bila boyfriend sendiri berasa dengan kita? Saya tak turn off sebab for me macam apa salahnya dia nak berasa? Bukannya berasa apa, macam dia pun nak, sebenarnya macam kita kenapa nak kena kongkong dia? Dia pun dengan diri dia. Tak semua benda kita boleh share dengan orang. Faham tak? Macam biarlah nak berahsia tu hak dia. So macam saya tak turn off pun. Saya okay je. So next saya nak cakap apa yang kebanyakan orang fikir tentang Masya sedangkan itu tidak benar sama sekali. Kebanyakan orang fikir saya ni nak kat Rahim sebab BM. Dan saya tak nak cerita lebih-lebih. Saya cuba nak cakap bukan sebab BM tu je. Bukan saya suka Rahim sebab BM. Sebab before ada BM pun saya dengan dia dah. Daripada zaman kami naik Grab sana sini. Naik Grab je dulu. Tapi sekarang dah ada BM. Rezeki dah Alhamdulillah. Macam mana akaun akak Masya? Adakah akan dapat balik atau akak pakai akaun ni je? Okey. Soalan ni saya terkesan. Tak ada, saya gurau. Sebenarnya saya ni dah penat. Dah ramai juga tanya kenapa nama IG Tayyid Masya. Sebenarnya saya ni dah betul-betul penat. Saya tak tahu lah cakap. Saya tak tahu birthday saya ataupun nak dekat birthday saya. Akaun IG saya akan jadi something macam disable, permanent ban, macam-macam lah. Sekarang ni IG yang ketiga kalau apa nak tahu, yang betul-betul saya fokus untuk nak jadi ni. Sebab first saya dah 100k, yang ni dah 495k, yang ni yang baru ni 400 lebih lah, 400 lebih k. Sebab saya rasa macam dah tak ada hati dah dekat Instagram. Saya jujur, ni kalau Instagram tengok video ni, tolong saya dah tak nak apa-apa dah. Saya tak kisah kalau follow saya 10 orang pun saya tak kisah. Jadi saya happy. Tak apa, kalau nak follow, tak nak follow tak payah follow. Sebab saya pun tak adalah nak batak follower sangat. Tu je. Terima kasih. Okey, saya pula. Tempat apa yang Tia nak pergi sangat? Tempat tak ada, tapi Tia teringin nak naik bas. Sebab Tia dah lama tak naik bas. Betul, hari-hari Tia cakap dekat Amor, jom lah you naik bas. Soalan tak ada. You je lah kita naik bas. Tapi nak pergi mana tak tahu. Pergi je mana-mana. Jadi asalkan dapat rasa aircon bas, lepas tu sampailah. Okey, lepas tu nak tanya, pernah tak Tia terfikir Tia nak sama belajar? InsyaAllah kalau ada rezeki Tia nak sama belajar. Tapi buat setakat ni Tia tak terlintas pun nak sama belajar. Sebab Tia rasa kumpul duit lagi best. Okey, apa benda ekstrim yang Tia teringin nak buat tapi tak dapat lagi? Banyak benda ekstrim. Sebab Tia selalu tengok IG, tengok orang putih main benda ekstrim kan. Contohnya macam kadang-kadang Tia tengok orang main skateboard, perempuan main skateboard. Kadang Tia tengok orang main skuter. Macam Tia nampak Amor boleh main, tapi Amor nak ajar tu memang tunjuk je lah boleh kan. Nak ajar tak tahu macam mana kan. Lepas tu, apa benda yang paling bodoh you pernah buat dalam hidup selama 20 tahun? Benda bodoh, saya habiskan duit saya untuk buat muka tapi hasilnya tak ada. Saya habiskan banyak duit. Tapi dia macam spa lah. So, tak jadi apa-apa. Macam Tia rasa pada umur berapa Tia akan keluar tim? Orang ni saya tulis kat note sebab saya lupa nanti saya nak cakap apa. Okey, sebelum nak cerita lah keluar tim tu kan, Tia akan pastikan Tia tengok keluarga Tia ada selesa. Lepas tu Tia ada Amor masa tu. Lepas tu Tia ada rumah sebelum umur 22. Target lah, ni target je. Lepas tu ada kereta idaman sebelum umur 30. Lepas tu insyaAllah dapat pergi Mekah dengan tim, dengan family. Lepas tu ada bisnes sendiri. Tia keluar tim umur 90. Okey tu je, bye. Okey, ayah pula. Okey, ni ada orang tanya dekat ayah, nama dia Syazwani Azhal kot. Dia cakap, ayah terasa ke masa sambut birthday dengan Masya tu? Sebab ramai kata ayah muka ayah lain. Ayah rasa muka ayah memang macam tu. Takkanlah macam memanglah macam dapat kek, memanglah happy, orang celebrate semua. Ayah ada je bagi respon okey je. Ayah rasa muka ayah takkanlah sentiasa 24 jam nak kena sengih. Muka ayah memang macam tu. So tak payah nak kesian sangat kat ayah. Ayah okey je. Tak terasa apa-apa pun. Lagipun Masya kan dia orang lama. Betul, dia orang lama, lepas tu dia ada boyfriend. So sebab tu dia dapat hadiah banyak. Sebab Rahim bagi banyak dekat dia. Macam ayah tak ada. Ayah tak ada pun. So sebab tu lah hadiah ayah nampak macam sikit. Okay, next question. Ni daripada Husna Humaira. Dia Aira tanya kat ayah. Dia tanya, ayah prefer shawl ke bawal? Kalau siapa yang tengok YouTube tahu kot ayah selalu pakai tudung macam mana. Ayah suka shawl. Okey, ni daripada Lia. Dia cakap, ayah pernah tak down sampai tak nak keluar rumah? Asyik nak duduk dalam rumah je.
Tak pernah kot sebab ayah jenis yang suka keluar. So kalau down ke, kalau happy ke, ayah nak keluar rumah lah, nak ambil angin luar. Kalau duduk rumah, lagi stres aku. Silap-silap boleh jadi hantu Kak Limah. Okay, next. Ni daripada private Syafiqah. Dia cakap, Kak Ayah akan sambung study ke atau teruskan dalam bidang YouTube ni je? Okay, buat masa sekarang Ayah rasa Ayah stay dalam bidang ni je kot. Sebab kalau nak sambung study tu bila-bila boleh. Contohlah Ayah dah umur 25, lepas tu Ayah nak sambung study kan, boleh je buat part time. So Ayah stay kat sini dulu. Ni daripada Gray Tessie. Dia cakap, nak tanya bila Kak Ayah nak ready in relationship? Sorry, just nak tahu. Macam ni lah, Ayah tunggu jodoh jatuh dari langit. Macam tu lah. Itu je lah dari Ayah. Okay, bye. Next. Okay, Suna pula nak jawab question daripada korang. Suna lebih prefer pakai shawl ke bawal? Ramai dah jawab tapi Suna pun nak jawab. Suna lagi prefer bawal sebab kalau pakai shawl nanti rasa tercekik. Next, Kak Suna ada plan apa-apa ke untuk future nanti? Suna nak banyak travel kalau Suna dah makin membesar dengan Suna nak ada bisnes sendiri, insyaAllah. Next, apa benda ekstrim yang Suna teringin nak buat? Suna nak main yang tali dari atas gunung tu lepas turun ke bawah. Apa bungee jumping apa tak. Suna kadang-kadang teringin macam tali tu biar terputus. Lepas tu Suna jatuh. Lepas tu Suna terdiri ke atas tu. Tak tahulah. Suna macam bukan psycho tapi macam teringin. Lepas tu next, perangai pelik yang diri sendiri pun tak suka, even perangai tu dari kecil lagi. Dia suka nangis. Macam ni kalau orang tu tak marah buat gelak ke apa, kadang-kadang Suna senang terasa lah. Walaupun benda tu tak ada apa-apa pun, lepas tu nangis and then okay balik. Suna tak suka benda tu sebab buat kita rasa sakit hati. Last, name a few things that you are most grateful for in your life. Parents, best friend dengan orang yang selalu support Suna dari bawah. Dengan Maru, selalu dia dengar kisah sedih Suna. Tu hari-hari dia asyik nangis je kalau korang nak tahu. Sebab korang asyik tanya kenapa dia macam adik mata. Tak ada, sebenarnya tengah menangis dengan Suna cerita benda sedih. Dah tu je. Next. Okay, so saya yang last, saya nak laju-laju kalau boleh laju, okay? Okay, ciri-ciri suami idaman. Tak melayan perempuan lain, menghargai kita. Maybe dia tanggungjawab, tak pukul-pukul. And then tak kedekut. Juga kewangan pun kena kukur juga kalau nak beristeri, berkahwin kan, okay? And lepas tu soalan kedua, kalau Ilya tak jadi bekerja sebagai talent Ahmad Nazhan, apa pekerjaan Ilya sekarang? Macam biasalah, macam sebelum ni Ilya just freelance talent dan juga influencer macam KOL lah, macam branded punya produk ke, tak kisahlah kan, macam tu. Anything that you want to change in your current life? Apa yang Ilya nak ubah adalah Ilya bertudung. Okay, next question. Sebenarnya Ilya dah terfikir ke nak kahwin ataupun Ilya mau fokus untuk cita-cita and banggakan mak ayah Ilya dulu? Okay, sebenarnya Ilya dah lama dah terfikir nak kahwin. Masa tu Ilya ada kursus kahwin. Ilya ada CJ kursus kahwin tu 2020. Sekarang 2020 berapa? 22. Sebelum Ilya ada CJ kursus kahwin tu lagi Ilya dah terplan nak kahwin. Tapi nak buat macam mana? Kita dah jumpa orang yang main-main. Nak buat macam mana kan? Next question lagi. Macam mana Ilya mencari keyakinan diri bila jadi seorang model iklan? Ilya starting dulu Ilya tak terfikir pun. Ilya just nak cari duit je sebenarnya. Sebab Ilya study macam student lah, kira student. So nak cari duit tepi lah macam tu. So macam mana nak cari keyakinan diri ni? Just be yourself lah. Be professional and kena on time jugalah dekat time kerja tu. Next, sekarang Ilya jadi model iklan lagi ke? Kenapa Ilya tak jadi pelakon? Okay, pelakon ni dia macam nak ke famous lah. Sebab kalau yang iklan ni dia macam easy money and easy job juga. So dia tak perlu nak fikir-fikir pasal skrip. Kalau untuk pelakon ni nak fikir-fikir pasal skrip. Kalau iklan ni dia just macam demo-demo je. Korang punya layanan korang, kalau korang buat iklan ni lebih daripada korang buat pelakon. Dia akan ikut level lah macam tu. So tu je lah, tak ada apa sangat pun. Bye.